Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Semua apa khabar? Okay, Alhamdulillah kalau semua sihat. Okay, baik, hari ini cikgu akan mengajar mengenai satu topik, iaitu seperti yang kamu lihat di gambar di hadapan ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah beras. Okey, beras diperoleh daripada mana? Okey, betul, daripada penghasilan menuai padi. Alright, menuai padi adalah dalam kategori melakukan aktiviti pertanian. Baiklah. Yang kedua pula adalah gambar pelabuhan. Okey, gambar pelabuhan menggambarkan bahawa masyarakat membuat aktiviti perdagangan. Okey, berdasarkan gambar yang cikgu tampilkan di hadapan ini mempunyai kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, apa tajuk tersebut? Tajuk tersebut adalah bab 2, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, cikgu hanya akan sentuh dua aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu, iaitu pertanian dan perdagangan. Okey, baiklah. Berdasarkan gambar ini, kita akan lihat dahulu aktiviti pertanian masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, mengenai topik hari ini, cikgu akan menerangkan sedikit mengenai topik ini. Okey, penempatan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Alam Melayu telah dibuktikan dahulu melalui penemuan arkeologi seperti yang anda telah pelajari di kita 1. Okey, masyarakat Alam Melayu ini mereka menjalankan pelbagai aktiviti, tetapi hari ini cikgu hanya menumpukan kepada dua aktiviti ekonomi dahulu, di mana pertanian dan perdagangan. Okey, kita mula dengan pertanian. Okey, di dalam pertanian, Alam Melayu ini mempunyai tanah yang sangat-sangat subur. Okey, disebabkan adanya tanah yang sangat subur, aktiviti pertanian dapat dijalankan dengan baik. Okey, pada tahap awal, kegiatan pertanian masyarakat Kerajaan Alam Melayu ini hanyalah untuk menyara diri mereka sahaja. Namun, dengan adanya lebihan hasil daripada aktiviti pertanian tersebut, mereka telah memasarkannya dan membekalkannya bagi memenuhi keperluan penduduk, yang mana penduduk-penduduk tersebut tidak terlibat dengan kegiatan pertanian. Okey, seperti yang anda dapat lihat atau anda tahu, sebahagian besar kawasan Alam Melayu ini sangat terkenal dengan tanaman padi kerana tanah yang subur seperti yang saya cakap sebelum awal tadi. Okey, di dalam pertanian kita ada padi, rempah ratus dan pertanian lain. Okey, kita fokus kepada padi dahulu ya. Okey, di dalam aktiviti pertanian padi, antara kerajaan yang terlibat adalah Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Angkor Majapahit dan Sriwijaya. Okey, pertama sekali, Kerajaan Funan dan Kerajaan Angkor, kedua-dua kerajaan ini terletak berhampiran dengan lembah Sungai Mekong. Disebabkan dekat dengan sungai tersebut, Kerajaan Funan dengan Angkor ini mendapat manfaat daripada lembah sungai tersebut kerana mempunyai tanah yang subur. Selain itu, hujan-hujan yang turun juga membekalkan air kepada tasik-tasik yang berada di kawasan tersebut, terutamanya tasik Tonle-Sap. Okey, jika murid-murid nak tahu, tasik Tonle-Sap merupakan antara tasik yang digunakan untuk membekalkan air di kawasan sawah padi ketika itu. Okey, dalam pada itu, pemerintah Angkor juga telah melakukan satu tempat penyimpanan air yang diberi nama Bairi.
Bare. Bare. Okey. Bare ini merupakan dikenali sebagai satu kolam yang menjadi tarahan air untuk petani-petani bagi membekalkan atau mengairi kawasan sawah mereka ketika itu. Di Angkor juga penanaman padi mereka ini dapat menuaikan hasil sehingga 3 hingga 4 kali dalam satu tahun. Manakala di Champa mereka terdapat ketua air dia bagi setiap kampung. Okey, fungsi ketua air ini adalah untuk menyelenggara terusan dan daik. Okey, kalau murid-murid nak tahu apa itu daik, murid-murid boleh tengok di dalam buku surat 28. Cikgu terus sikit. Okey, daik adalah sebuah benteng atau tembok panjang yang dibuat daripada tanah untuk menahan air daripada mencegah banjir. Di dalam buku juga murid dapat lihat gambar di sebelah ini di mana padi ditanam di kawasan tanah tinggi atau bukit yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres atau relong. Okey. Sebenarnya kita bergerak kepada kerajaan Majapahit. Tanam padi di kerajaan Majapahit. Okey, di kerajaan Majapahit, Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai tanah yang paling subur sekali untuk mereka tanam padi. Ataupun menjalankan kegiatan pertanian lah. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas juga membekalkan air untuk pengairan padi sawah, dan pemerintah Majapahit juga telah membina beberapa sistem pengairan yang bertujuan untuk meningkatkan pengairan padi sawah ketika itu. Okey, di bawah ini kalau murid-murid dapat lihat kotak tahu kehanda ini, ia menerangkan sedikit mengenai Sungai Bengawan Solo. Okey, Sungai Bengawan Solo ini pernah diabadikan dalam lagu Bengawan Solo atau Gesang Marto Hartono, di mana di dalam lagu ini ia menceritakan mengenai kesibukan sungai tersebut dalam urusan perdagangan, dan lagu ini telah diterjemahkan ke 13 bahasa lain, bahasa dunia lah. Okey. Seterusnya adalah di Kerajaan Sriwijaya. Okey, di dalam Kerajaan Sriwijaya ini padi merupakan tanaman utama mereka, dan padi sawah telah ditanam di kawasan pedalaman seperti Tanah Tinggi Pasemah dan Hulu Musi. Okey. Murid-murid bagi kegiatan sebentar tadi mengenai pertanian padi. Okey, kita akan bergerak kepada pertanian rempah-ratus. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan mengenai pertanian di dalam rempah-ratus. Okey, antara rempah-ratus yang telah dihasilkan ketika Kerajaan Alam Melayu adalah bunga cengkeh, bunga buah pala dan lada hitam. Okey, bunga cengkeh ini telah ditanam di Kepulauan Maluku. Manakala di Pulau Banda mempunyai buah pala, Sumatera dan Jawa mempunyai lada hitam. Okay. Jadi kalau kamu dapat lihat di dalam buku, ini adalah bunga cengkeh, dan ini adalah buah pala, dan ini adalah lada hitam. Okey. Seterusnya adalah kegiatan pertanian lain. Okey, di dalam kegiatan pertanian lain ini, masyarakat Kerajaan Alam Melayu ketika itu juga telah menanam pisang, tebu, bijan, kekacang, buah-buahan, kelapa dan sayur-sayuran. Selain daripada aktiviti penanaman, mereka turut menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Dan ada juga yang telah berusaha untuk mendapatkan kulit kura-kura. Okey. Untuk masyarakat Alam Melayu ketika itu,
Nasi merupakan makanan ruji mereka. Oleh sebab itu, padi merupakan tanaman utama mereka ketika itu. Hanya di bahagian kepulauan Alam Melayu sahaja yang menanam bunga cengkeh, lada hitam dan buah pala sebagai tanaman dagangan. Okey. Seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan perdagangan. Pertanian yang mana ia terdiri daripada pertanian padi, rempah ratus dan pertanian lain iaitu bercucuk tanam, mengutip buah-buahan, sayur-sayuran dan menangkap ikan. Okey, seterusnya kita akan melihat mengenai perdagangan perdagangan dalam kerajaan Alam Melayu. Okey, sebelum kita bergerak masuk kepada kegiatan perdagangan, cikgu ingin menanya satu soalan. Mengapa kegiatan ekonomi penting kepada sesebuah negara? Ya, kegiatan ekonomi penting kepada sesebuah negara kerana ekonomi yang ada dapat memajukan dan memberi pendapatan yang lumayan kepada negara. Oleh itu, negara dapat menjadi sebuah negara yang maju dan apa itu perdagangan ketika itu? Okey, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi kerajaan Alam Melayu pada masa itu. Okay, barangan dari Alam Melayu ini menjadi tarikan yang luar biasa, menjadi tarikan yang luar biasa daripada pedagang luar. Selain kedudukan Alam Melayu strategik, iaitu berada di tengah laluan perdagangan timur dan barat, adanya pelabuhan juga telah menarik dan membolehkan kerajaan Alam Melayu ini berkembang dengan pesat dalam aktiviti pertaniannya, di mana mereka menerima pedagang luar yang datang untuk membeli barangan-barangan di pelabuhan Alam Melayu. Selain daripada itu, pelabuhan ketika itu juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan dan kawasan yang berjual beli yang memudahkan pedagang luar serta pedagang-pedagang yang datang untuk berjual beli di pelabuhan tersebut. Okey. Seperti yang kita dapat lihat hari ini, seperti pelabuhan Kelang yang mempunyai pelabuhan yang sangat besar dan menerima pelbagai pedagang luar yang datang untuk berdagang. Okey, kita tengok dengan lebih jelas. Sebagai contoh yang kita dapat lihat, kerajaan-kerajaan Alam Melayu ini mempunyai pelabuhannya tersendiri. Sebagai contoh, kerajaan Funan, dalam kerajaan Funan, mereka mempunyai pelabuhan Okyo. Okey, di dalam antara barang yang didagangkan oleh kerajaan Funan ini adalah damar, kapur barus, kayu cendana dan gaharu. Yang kedua adalah kerajaan Champa. Okey, di dalam kerajaan Champa mereka mempunyai 4 pelabuhan. Okay, yang pertama adalah Turan, Kamran, Sri Banoi dan Mariti. Okay, antara barangan yang didagangkan oleh kerajaan Champa adalah beras, emas, perak, gading gajah dan gaharu. Manakala bagi kerajaan Sriwijaya, pelabuhan mereka adalah di Palembang. Okey, barang yang didagangkan oleh kerajaan Sriwijaya ini pula adalah damar, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading gajah dan sumpu badak. Dan kerajaan Angkor turut mempunyai pelabuhannya tersendiri, iaitu pelabuhan Yasodharapura. Okey, barang yang didagangkan oleh kerajaan Angkor ini adalah gaharu, buah pelaga, lilin lebah dan minyak sayuran. Dan kita bergerak pula kepada kerajaan Majapahit. Di dalam kerajaan Majapahit, di sini mempunyai pelabuhan Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Okey, antara barang yang didagangkan hampir sama dengan kerajaan-kerajaan yang atas, iaitu rempah, beras, rotan, gaharu, kayu cendana dan mereka juga
turut mendagangkan ikan, kulit penyu dan mutiara. Okey. Seterusnya adalah Kerajaan Kedah Tua. Di dalam Kerajaan Kedah Tua, pelabuhan yang ada adalah Sungai Emas dan Pangkalan Bujang, yang mana Pangkalan Bujang ini sekarang berada di Kedah, iaitu di kawasan Merbuk. Okay. Barang yang didagangkan ketika itu adalah rotan, damar, kayu cendana dan gading gajah. Okey. Seterusnya Kerajaan Gangganegara. Okey, di dalam Kerajaan Gangganegara terdapat pelabuhan, pangkalan dan lembah Kinta. Okay. Barang yang didagangkan oleh Kerajaan Gangganegara ini adalah emas, biji timah, rempah ratus dan damar. Okey, jika dilihat setiap kerajaan ini, barangan yang didagang oleh mereka hampir sama dan ada beberapa kerajaan sahaja yang punya kelainan sedikit. Okey. Seterusnya kita lihat pedagang luar yang terlibat dalam aktiviti perdagangan di alam Melayu ketika itu. Okey, antara pedagang luar yang terlibat dalam perdagangan di alam Melayu ketika itu adalah negara China, India dan Arab, yang majoritinya datang ke sini, Arab Parsi. Okey. Pedagang-pedagang luar ini datang dengan membawa pelbagai barangan daripada negara mereka untuk ditukarkan dengan kerajaan alam Melayu bagi mendapatkan barangan yang diinginkan oleh mereka. Okey, contohnya kita dapat lihat pedagang dari China. Pedagang dari China, mereka memasuk barangan seperti sutera, tembikar, pinggan mangkuk, gula dan gendang, yang mana mereka ingin mendapatkan barangan daripada kerajaan alam Melayu, terutamanya barangan yang punya nilai dalam perubatan. Okey, manakala jika kita lihat pedagang India pula, mereka datang dengan membawa kain kapas, tembikar dan pelbagai jenis batu berharga seperti akik dan karnelian. Yang mana dijual kepada penduduk tempatan ketika itu. Selain itu, India juga mendapatkan kain sutera daripada China dan pelbagai jenis barangan daripada alam Melayu seperti rempah ratus, gaharu dan kapur barus. Manakala bagi pedagang Arab di Parsi, mereka membawa pelbagai jenis tembikar dan minyak wangi, barangan kaca dan manik yang didagangkan dengan kerajaan alam Melayu. Jadi alam Melayu, mereka membeli kayu wangi dan mereka akan membawa pulang untuk dijual semula di tanah Arab dan Rom. Jika kamu dapat lihat di bawah ini adalah sutera di mana digunakan untuk membuat pakaian. Dan bukan itu sahaja, mereka juga menggunakan sutera untuk dijadikan warkah diraja dan panji-panji kerajaan. Dan ini adalah manik yang mana dibawa oleh pedagang daripada Arab. Oleh itu kita dapat lihat aktiviti perdagangan yang wujud ini telah membuatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di kerajaan, yang ada di alam Melayu ini berkembang dengan pesatnya kerana banyak menerima pedagang luar yang datang untuk berdagang. Selain daripada itu, bukan sahaja pelabuhan, masyarakat ketika itu juga semakin maju, di mana mereka telah mahir membuat kapal, mereka telah berjaya menguasai ilmu pelayaran. Buktinya mereka telah berjaya berlayar sehingga ke Afrika. Oleh itu kita dapat lihat dengan adanya kemajuan-kemajuan ini, masyarakat ketika itu mempunyai nilai kegigihan yang sangat tinggi dalam memajukan diri mereka. Oleh itu kita sebagai masyarakat hari ini patut menghargai apa yang telah dilakukan oleh mereka. Okey, baiklah. Berdasarkan aktiviti World Rap yang telah dilakukan,
kita dapat lihat dengan jelas mengenai pertanian dan perdagangan. Sebagai contoh pertanian, kita boleh lihat dari segi padi, temperatus dan pertanian lain. Manakala perdagangan, kita dapat lihat dari segi pelabuhan, barang yang didagangkan serta pedagang luar yang datang untuk berdagang di alam raya ketika itu. Baiklah, kita bergerak pula ke aktiviti yang kedua, iaitu lengkapkan peta item, iaitu peta buih, di mana cikgu mahu kamu bincangkan mengenai iktibar yang diperoleh daripada kegemilangan kerajaan alam Melayu. Menerusi peta item yang telah dibentang dalam kerangka sebentar tadi, apa yang cikgu dapat rumuskan adalah masyarakat alam Melayu pada suatu ketika dahulu sangat gigih menjalankan kegiatan ekonomi, pertanian dan perdagangan. Mereka juga kreatif dan inovatif dalam menghasilkan sesuatu barangan. Di dalam kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu, kita dapat lihat daripada dua perkara, iaitu pertanian dan perdagangan. Okey, di dalam pertanian, seperti yang kita dapat jelaskan sebentar tadi, dalam pertanian kita dapat lihat ada padi, reparatus dan kegiatan pertanian lain. Okey, di dalam pertanian padi, kerajaan Funan, kerajaan Champa dan kerajaan Angkor, Majapahit dan Sriwijaya mempunyai keistimewaan mereka masing-masing. Sebagai contoh, Funan dan Angkor yang terletak di lambung Sungai Mekong mendapat tanah yang subur. Adanya tasik Tonlezat, Bere dan Champa yang mempunyai ketua air di setiap kampung untuk menyelenggarakan terusan. Manakala kerajaan Majapahit di Pulau Jawa merupakan tempat yang paling subur sekali untuk menanam padi, dan kerajaan Sriwijaya yang menjalankan kegiatan penanaman padi sebagai kegiatan utama mereka. Manakala reparatus kita dapat lihat daripada beberapa tempat, iaitu Kepulauan Maluku, Pulau Banda dan Sumatera dan Jawa, di mana mereka menanam bunga cengkeh, buah dan lada hitam. Dalam kegiatan pertanian lain pula, selain daripada padi, masyarakat ketika itu juga membuat tanaman lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, memungut kekacang, bijan, kelapa dan turut terlibat dalam kegiatan menangkap ikan. Serta ada juga yang berusaha untuk mendapatkan kulit kura-kura. Okey. Dan nasi juga menjadi makanan ruci mereka. Oleh sebab itu, penanaman padi dijalankan dan merupakan kegiatan utama masyarakat alam Melayu ketika itu. Okey, di dalam perdagangan pula, apa yang dapat saya simpulkan adalah menerusi aktiviti perdagangan yang berlaku telah menyebabkan wujudnya pelabuhan-pelabuhan di setiap kerajaan alam Melayu tersebut. Sebagai contoh, kita boleh tengok kerajaan Funan ada pelabuhan Okyo, kerajaan Champa ada pelabuhan Turan, Kamran, Sri Banoi, kerajaan Sriwijaya ada pelabuhan Palembang dan beberapa kerajaan lagi. Dan mereka juga mempunyai barang-barang yang didagangkan sendiri seperti damar, rotan, kayu cendana, kayu wangi, gading gajah, sumbu badak, madu, rotan. Di dalam perdagangan ini juga kita dapat lihat datangnya pedagang-pedagang luar daripada China, India, Arab dan Parsi yang datang untuk mendapatkan sumber barang dagangan daripada alam Melayu, di mana mereka membawa barang-barang dagangan daripada negara mereka untuk ditukarkan dengan barang dagangan dari sini. Oleh itu, apabila wujudnya kegiatan perdagangan ini, masyarakat mula membina pelabuhan yang semakin berkembang dan mempunyai ilmu pelayaran. Oleh itu, kita dapat lihat sifat gigih yang ada pada masyarakat ketika itu dapat memajukan diri mereka dan menjadikan negara mempunyai ekonomi yang maju sehingga hari ini.
Setakat itu sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan bertemu semula dengan kamu pada minggu hadapan. Terima kasih.